Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Saya Sarafida binti Sahilin. Hari ini kita akan membincangkan topik tentang pujian menurut Imam Al-Ghazali. Macam mana tu ya? Mesti kamu pun wonder kan macam mana? So, tengok sampai habis. Ini adalah ustazah kami. Namanya adalah Ustazah Sarafida. Semua berdiri. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Okey, apa khabar semua? Sehat? Okey, alhamdulillah. Budak yang duduk sebelah sini mana ya? Ya, masuk. Ustazah, saya minta maaf sebelum-sebelumnya. Tidak apa-apa, duduk. Terima kasih Ustazah. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji tentang pelajaran yang telah kita pelajari kemarin, iaitu pujian menurut Imam Al-Ghazali. Someone boleh tolong jelaskan dengan Ustazah apa maksud pujian? Puji adalah penghargaan kepada kebaikan. Pertama, dia membawa maksud menyatakan penghargaan kepada sesuatu yang baik atau indah. Dan kedua, dia membawa maksud memuliakan atau menyanjung. Okey, bagus. Ya, ada apa Fida? Ada soalan? Ya, ada soalan. Kalau kebaikan ni semua datang dari Allah, jadi bolehkah kalau kita puji manusia Ustazah? Okey, baiklah. Soalan yang cantik ya. Macam yang Sarah jelaskan tadi, pujian ini mengatakan sesuatu yang baik atau mengatakan kebaikan seseorang atau sumbangan atau jasa orang tersebut. Okey, jadi macam Fida tanya tadi, macam mana dengan memuji manusia? Adakah kita boleh atau tidak? Sedangkan kebaikan ini semua datang dari Allah. Allah yang paling baik sama kita, right? Okay. Kalau kita baca surah Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maksudnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi segala puji ini memang berbalik sama Allah. Tapi walau bagaimanapun, kita boleh memuji manusia. Kerana secara asasnya hukum asal memuji seseorang adalah harus dengan syarat pujian itu pada perkara yang benar, bukan yang dusta. Okey? Demikian juga pujian tersebut hendaklah dalam keadaan yang tidak mendatangkan fitnah kepada orang yang dipuji, serta menyebabkan insan tersebut berasa ujub dan menekan diri. Yang kita yakin dia tidak akan berasa seperti itu, so kita boleh memuji dia. Kata Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, pujian boleh dilakukan asalkan terhindar daripada keburukannya. Bahkan kadang-kala pujian itu adalah perlu. Rasulullah SAW pernah memuji Abu Bakar, Umar Al-Khattab serta sahabat-sahabat baginda yang lain. Namun, pujian yang baginda lakukan adalah jujur dan penuh kebijaksanaan. Baginda juga sedar bahawa pujiannya tidak akan menyebabkan para sahabatnya itu sombong. Okey, ada pahaman anak? Boleh faham?
Alhamdulillah. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Menurut Imam Al-Ghazali, terdapat 6 penyakit yang akan masuk ke dalam pujian terhadap seseorang, di mana 4 itu kepada orang yang memuji, manakala 2 lagi kepada orang yang dipuji. Apakah keburukan yang akan diperolehi oleh orang yang memuji? Okey? Saya atau Ustazah? Saya? Ya? Okey, Ustazah. Cuba keburukan kepada orang yang memuji. Pertama, seseorang yang memuji itu boleh menyebabkan dia terlampau melontarkan pujian, lalu ia akan berakhir dengan kebohongan. Ini biasanya berlaku dalam pujian kepada pemerintah atau kepada seseorang terhadap sesuatu yang dia tidak miliki. Kedua, pujian juga kadang-kala membawa kepada sifat riya dengan cara dia menzahirkan kecintaan kepada orang yang dipuji, sedangkan hakikatnya adalah sebaliknya. Jadi dia jadi macam orang riya atau munafik, macam mana Ustazah? Lepas tu yang ketiga, pujian juga boleh berlaku dalam keadaan pemuji tidak melepasi keadaan sebenar seseorang yang dipuji, terutamanya pada sifat-sifat mutlak seperti warak, zuhud, bertakwa dan seumpamanya. Kerana semuanya ini tidaklah boleh dilihat dengan mata kasar. Lebih kurang macam dia mengucapkan sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaklah. Begitulah kawan-kawan. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, melalui pujian juga boleh menyebabkan orang yang zalim dan fasik berasa gembira tatkala dipuji. Sedangkan hal ini tidak boleh kerana keduanya ini sekiranya dipuji sudah pasti akan kekal berterusan dalam kefasikan dan kezaliman. Sebab kalau kita puji orang, nanti orang macam leka, lepas tu dalam tidak sedar punya lubang lagi. Macam itu. Hebat. Okey. Siapa pula yang boleh jelaskan Ustazah 2 lagi penyakit tersebut? Saya Ustazah. Penyakit, 2 penyakit kepada orang yang dipuji. Pertama, orang dipuji akan merasa bangga diri terhadap pujian. Lepas tu menyebabkan dia ujub terhadap diri sendiri, dan ujub ini boleh menghancurkan diri seseorang. Kedua, menyebabkan orang yang dipuji itu lupa diri dan lalai dan mabuk dengan pujian. Menurut Imam Ghazali, orang yang besar dan hebat pasti akan lalai kerana dia berasa hebat dan tidak perlu berusaha dan bekerja keras. Kerja keras hanya dilakukan oleh orang-orang yang banyak kekurangan dalam dirinya. Good job, Farah. Okey, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita rehat selepas ni? Ustazah, apa yang perlu kita buat agar kita tidak mabuk kerana pujian manusia? Macam tu? Soalan yang bagus, tidak? Agar tidak mabuk dengan pujian, seseorang itu perlu mengenali diri sendiri. Apabila kita mengenali diri sendiri, maka kita akan lebih tahu diri kita berbanding orang lain, orang yang memuji dan orang sekeliling kita. Tambahan pula, bila kita mengenali diri sendiri, itu merupakan langkah pertama bagi kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan seluruh alam.
Hal ini kerana bila kita mula mengenali diri kita sendiri, kita akan tahu kita diperbuat daripada unsur-unsur apa? Unsur rohani, unsur jasad, unsur roh, unsur akal. Bila kita mengenali unsur-unsur kita dan kita tahu apa yang diperlukan untuk setiap unsur itu, maka semuanya akan berbalik kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi semuanya raji'un. kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Bila kita berusaha mencari dan mengenali diri kita akan kembali kepada pencipta kita, iaitu Allah Azza wa Jalla. Betul. Firman Allah dalam surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Okey anak-anak? Akhir kalam, suka untuk Ustazah ingatkan bahawa asal pujian adalah harus. Ini kerana boleh jadi pujian seseorang itu berlaku kerana dia melihat orang yang dipuji dari kalangan orang-orang yang soleh, yang banyak melakukan amal ibadah, maka hal ini disifatkan sebagai ajil busyarif mukmin, iaitu berita gembira segera buat orang-orang beriman. Namun jauhi dan elakkanlah daripada pujian yang dusta serta boleh menyebabkan fitnah ke atas orang yang dipuji serta menyebabkan seseorang itu berasa ujub dan bermegah diri terhadap dirinya. Okey? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang tepat kepada kita dalam beragama. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja daripada saya. Jangan lupa like dan subscribe ya.